Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat dekat orang. Dan dan saya untuk pagi ni ramai yang nak tahu apa yang ada dekat bengkel saya ni. Bengkel saya ni tak adalah besar sangat, tak adalah kecil sangat, sedang-sedang. Dan di sinilah bermulanya macam mana saya betul-betul run saya punya bisnes saya. Dulu saya buat dekat dapur, dan bila buat kat dapur ni biasalah kita main-main gitu je. So untuk pagi ni selepas saya berpindah move daripada dapur ke bengkel, dan bermulalah episod-episod saya punya bisnes saya. Dan benda itulah melalui proses dia. Bukan kata saya buat bisnes terus ada bengkel macam ni, tak. Saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun bermula daripada dapur juga. Saya buat dulu kat dapur je. Di situlah tempat saya membakar kek, baking kek, putar adunan, kukus, di situlah. Tetapi bila saya punya nampak dia punya peningkatan dia dari segi production, so saya terpaksa move dan saya buat bengkel kecil lah. Ni mak saya buat ni. Benda ni dah ada dah semua, cuma tambah dinding tepi-tepi gini lah. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Ya, tak kat komen dulu, clear ke tak? Tak kat komen dulu. Ya, tak kat komen dulu. Salam berhujung minggu yang mana yang bercuti. Saya stay bekerja. Okay. So, you tak kat komen dulu. Clear ke tak? Saya punya live, tak kat komen dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Noris. Dan salam dari Sarawak. Hai. Hai orang Sarawak. Okey. Akak dari JB. Akak pun berimpian nak ada bengkel macam Nori satu masa nanti, insya-Allah. Benda tu melalui proses kak. Bila mana akak buat kat dapur, tiba masa akak terpaksa dah kena ada bengkel. Masa itulah akak rasa akak tak ada pilihan. Pilihan dia adalah buat bengkel. Tu je lah. Macam saya, okay. Saya dulu tak ada pun terfikir. Terus kata suara dah okey je. Okey lah sikit, tapi ada lagi lah sikit-sikit. Dulu pun saya tak terfikir pun nak ada bengkel macam ni. Tetapi disebabkan oleh terpaksa sebab bila mana saya nak apply barang tu daripada jabatan kerajaan ke apa ke. So tak boleh nak buat tak boleh nak buat dekat dapur. Kalau kita nak apply barang ke, tak boleh apply kalau buat kat dapur. Dia kena ada tempat khas untuk macam bilik lah, bilik untuk baking cake. Baru dia bagi peruntukan tu. Kalau you all nak peruntukan lah. Kalau you all tak nak, memang kalau you all buat je apa yang ada di tangan. Kalau you all buat selagi termampu buat kat dapur, you all boleh buat kat dapur. Kalau terpaksa nak ada bengkel, kalau you all apply barang ke peruntukan daripada kerajaan, you all kena ada bengkel. Ataupun you all ada kedai ke, ada tempat bilik khas lah untuk nak baking cake ni. Assalamualaikum Nori. Berseri-seri dia, of course lah.
Assalamualaikum, selamat pagi Nori. Semoga Allah memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki. Amin. Saya masuk pagi ni masuk kejap ya, sebab saya kena pergi ke Terengganu untuk pagi ni. So apa tu? Saya masuk kejap lah. Saya kata walaupun kejap tapi saya luangkan masa sikit untuk saya buat live lah. Itu memang rutin saya setiap hari lah, saya akan buat live insya-Allah. Akan nak berniaga tapi tak tahu nak berniaga apa. Nak berniaga apa? Apa? Akan nak berniaga tapi tak tahu nak berniaga apa. Akak nak berniaga tu bukan masalahnya akak tak tahu nak berniaga apa. Akak sebenarnya sebab apa akak nak berniaga tu? Kita kena tahu sebab apa nak berniaga. Sebab apa nak buat bisnes ni, sebab apa? Sebab bukan semua orang nak buat bisnes. Bukan, dia ada sebab. Mesti ada sebab kenapa nak buat bisnes. Kenapa nak berniaga tu? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab dia. Dan sebab itulah akan menyebabkan kita rasa kita nak buat juga bisnes ni. Aku nak buat bisnes juga. Lagu-lagu mana pun, macam-macam mana berlaku pun, aku nak ada bisnes, nak buat bisnes juga. Mesti ada sebab. You all kena tahu sebab apa you all nak buat bisnes. Sebab apa? Assalamualaikum Nori, selamat pagi, selamat pagi. Betul tu, bila ada banking memudahkan kita nak buat kerja tempahan di mana semua kerja yang kita buat tak bercampur dengan dapur harian kita. Saya lupa dulu, teringat nak tangkap gambar masa saya duk buat kat dapur tu. Allahu Akbar, memang tak nak ekor lah orang kata. Serabut lah duk, serambut. Sebab masa mula-mula buat bisnes tu 10 biji tak apa, 10 biji. Main dengan 100 biji ni, bukan dia. Tu pun lah ni. Sekarang ni untuk packing untuk postage saya tak buat kat baking. Kalau sini lah buat kat baking juga. Amat-amat serabut lah. Dia tak boleh. Sebab untuk macam baking ni saya kena keadaan yang suasana yang bersih gitu. Kalau serabut tak boleh. Tak datang idea tu serabut je, tengok keadaan kita sekeliling tu. Betul tu, kena asingkan projek dengan dapur, mudah dan senang mengendalikan projek. Yes. So you all tengoklah dekat belakang saya ni, saya dah asingkan dah untuk macam gandum saya letak kat bawah tu je. Macam yang ni yang you all tengok dekat rak-rak ni, contohlah ni dah. Contohlah yang macam ni saya akan letak lah satu. Saya akan letak satu box ni, saya ambil takuwe mak saya. Dia lah. Ni saya akan letak lah satu box, satu bekas ni. Semualah ada barang main-main ni. Semualah. Barang-barang banyak gila kok. You tengok ni. Satu bekas ni. Ni untuk barang untuk nak tak takik saja. Macam-macam ada. Tak tahulah ke beliau ni banyak. Saya pun tak ingat dah. Jumpa beli. Sebab nak jumpa tu payah. Bila jumpa tu beli je. Orang order ke tak order ke suku kira. Tapi in that case kalau time kita nak guna tu ada tak apa. Nori nak tanya, baju tepung coklat spami sama ke cara dengan baju vanilla spami? Tepung spami sama je. Okey. So saya akan asingkan yang pertama sekali saya akan asingkan tepung saya akan asingkan. Contohlah tepung ni saya akan asingkan super fine, yang ini tepung jagung, serbuk koko, dan yang ni kastad. So kastad dia. Ni tepung kastad, nampak? Yang ini tepung kastad. Saya kena Waalaikumsalam. Sebab utama akak akan nak pendapatan lebih, akan nak lebih lagi, kira macam terpaksa. Okey, bila terpaksa, bila kita nak buat, kita nak, sebab apa? Sebab kita nak, mungkin kita nak buat bisnes ni untuk nak
bagi kesenangan untuk big Y kita, untuk orang-orang yang sekeliling dengan kita. So benda ni yang akan menyebabkan kita ni terpaksa buat. So you all cari, bukan kata you all kena jadi founder ke, tak. You all boleh ambil produk orang lain untuk you all jadi dropship dulu. Try jadi dropship dulu. Sebab dropship ni tak perlu bayar apa-apa. Biasa kalau macam dropship tu memang you all just cari je, you all dapat commission. Itu je. Dropship ni bermula dengan zero. Tak perlu bayar apa-apa dropship ni. Cuma kita je, usaha kita, effort kita, usaha kita. Macam mana kita nak dengan tak nak je. Nak dengan tak nak, malas dengan rajin je. Kalau kita ni, you all jadilah founder sekalipun, kalau you all malas pun tak boleh, tak jadi juga. You all jadi founder, oh aku nak jadi founder lah, aku nak jadi business owner lah, aku nak jadi leader lah. You all jadilah ketua setara mana pun, tapi you all malas nak usaha pun tak jadi juga. Tak menjadi juga. So untuk permulaan ni better jadi dropship dulu ke. Biasa kalau macam orang yang modal kurang ataupun modal tak ada, so bermula dengan dropship. Tapi dropship ni commission dia tak adalah selebat dengan agent ataupun stokis. Saya baru benda ni saya belajar dah. Saya baru belajar benda ni. Dulu stokis lagu mana, agent lagu mana. Benda ni kita kena tahu dah. Sebab itulah kenapa orang daripada dropship, orang mula-mula dia jadi dropship. Dia jadi dropship. Lepas dari dropship dia jadi agent. Lepas dia jadi agent, dia naik jadi stokis. Lepas stokis barulah dia jadi founder. Dia akan keluarkan produk dia sendiri. Dan dalam masa sama pun dia akan jual juga. Bila mana brand kita dah terkenal dah, brand kita dah orang kenal belaka dah, orang nampak belaka dah, masa itulah orang akan bila orang nampak, masa itulah kita dah start akan create satu produk untuk kita nak biar dalam masa sama pun kita jual juga yang lain. Tapi kita nak kukuhkan brand kita tu, so kita ada satu produk, yang produk itu produk daripada kita sendiri. Itu yang biasa orang buat lah kalau dia bermula daripada zero. So tak payah pelik lah kalau ni kalau macam aku ni tak ada duit. Dia masalah selalu ni rajin dengan tak rajin je. Malah dengan rajin je. Kalau malah, you all jadilah founder setara mana pun, tapi malah duduk saja nak goyang kaki, memang tak boleh. Tak boleh juga. Tahu tak? Tak boleh. Meniaga kena minat juga, pastu pengalaman kita. Tapi jangan mula menggajikan orang bila pekerja berhenti. Kerja kita yang down sebab kita tiada pengalaman. Share yang saya pernah alami. Yes, itulah yang pernah saya alami, tahu tak? Itulah pengalaman saya. Bermulanya saya run bisnes seorang. Saya run bisnes seorang sebab saya kata saya tak tahu nak ambil siapa dia untuk nak join, untuk nak bekerja dengan kita. Tak tahu siapa dia, tahu tak? Sedangkan ramai yang tu, tapi tak. Dan masih takut-takut. Saya fobia, tahu tak? Saya agak fobia nak ambil orang nak bekerja ni. Sebab apa? Sebab saya dah pernah ambil orang benda tu dan orang tu buat something dekat kita. So kita jadi fobia nak ambil. Kita jadi macam tak apalah, aku run bisnes seorang-seorang pun tak apa. Sebab apa sahaja yang berlaku, jatuh bangun aku dalam bidang bisnes ni, aku yang hadap, bukan orang lain yang hadap. So kalau aku tak boleh, kalau aku tak ada duit pun, aku yang hadap benda tu. Sebab itulah saya agak lama saya run bisnes seorang-seorang, tetapi pada satu tahap saya tak mampu. Sebab itulah kita kena ambil orang, ataupun kita kena ambil tim kita ambil orang boleh bekerja dalam satu company yang kita buat tu. Bila mana keadaan yang menyebabkan terpaksa, keadaan yang memaksa kita untuk ambil tim, itu yang berlaku dekat saya lah. Dan saya kata saya mengalami banyak sangat dah jatuh bangun saya punya bisnes. Saya alami dah, kata macam mana saya struggle nak capai, kata nak biar kita mesti buat bisnes ni dari hari ke hari ataupun dari bulan ke bulan, nampak peningkatan dia tu. So kita buat benda tu tak jadi, buat lagi tak jadi, buat lagi tak jadi. So benda tu lah yang pengalaman kita. Pengalaman tu lah yang banyak mengajar saya erti macam mana erti kesabaran. Kena banyak bersabar. Tapi sabar sahaja tidak cukup.
Sabar sahaja tidak cukup kalau kita tak usaha, kalau kita tak cari ilmu lebih. Kita tak cari ilmu. Kalau bersabar sahaja, aku pasrah, aku bersabar dengan kehendak qada dan qadar. Tapi kalau kita tak berusaha untuk nak dapatkan lebih lagi, kita tak cari ilmu, memang kita duduk sabar gitu je lah. Tak ada merubah apa-apa. Tak ada merubah apa-apa. Melainkan kalau kita bertindak untuk kita nak buat pembaharuan, kita nak improve benda tu. Tahu tak? You all kalau you all tak mampu, you all tak mampu nak ambil orang, you all fikir, oh aku tak boleh nak buat bisnes ni, aku sorry, aku kena ada pekerja. Tapi you all kena ingat, permulaan memang kita kena run bisnes sorry. Kalau you all nak ambil pekerja, you all kena tahu berapa satu bulan yang you all keluarkan, berapa banyak. You all nak gaji orang tu berapa ringgit, nak gaji orang tu. Nak gaji orang tu berapa ringgit satu hari? Adakah berbaloi dengan you all gaji dengan you all banyak ni you all dapat? Contohlah satu bulan you all dapat 1,000, 2,000. You all nak gaji orang, tak berbaloi. Tak berbaloi. Tahu tak? Kita kena nak ambil orang pun biar berbaloi dengan apa yang kita buat ni, dengan sale kita, dengan production yang kita keluarkan, barulah berbaloi. Kalau you all duduk kata keluarkan, oh setiap bulan aku sale aku 2,000, 3,000, tapi nak ambil orang, tak berbaloi. Melainkan kalau production you all bertambah, you all terpaksa ambil. Keadaan yang memaksa, itu nak ada keadaan yang memaksa untuk kita nak ambil benda tu. Sebab production dah semakin bertambah. So bila production semakin bertambah, kita tak boleh dah nak buat seorang-seorang. Tak boleh. Kita kena menggajikan orang. Tapi dengan syarat you all boleh bayar dia tu, tetapkan orang kata masa dia tu. Bukan kata oh bertangguh lah. Tahu tak? Sebab bila bertangguh ni, orang pun tak suka lah bekerja dengan kita. Gaji bertangguh, commission pun tak ada, bonus pun tak ada. You all rasa ke mana? Mestilah orang nak masuk, nak bekerja dengan kita, kata dia nak dalam keadaan yang happy, bekerja dalam keadaan yang happy. Dia tak nak bekerja dalam keadaan yang stres, dalam keadaan tekanan, dalam keadaan kita memaksa-maksa dia. Kita sebagai bos, kita tak boleh nak memaksa-maksa dia. Kita kena cara kita ajar tu macam mana, cara percakapan kita, cara macam mana skop dia bekerja, skop dia kerja tu macam mana. So kata apa tu, macam saya, okay, macam saya bila mana tim saya bercuti, saya tak boleh nak memaksa-maksa dia. Saya just boleh bagi tahu, okay, Aing ni bagi tengok yang ni customer ni, customer dah bagi tahu dah dia PM apa, tapi tak reply apa semua. Kita memahami dia tengah bercuti, so bila bercuti kita just inform dia, nanti dia oh okay, nanti dia take note. Bukan kata tengok sekarang ni customer tengok mana lah. Tak ada lah. Dulu sebab kita tak tahu, macam saya dulu, saya tak tahu benda ni, tahu tak? Kita asyik nak marah je, kita nak maksa dia buat kerja time tu juga. Tapi kita tak fikirkan dia tu time tu dia buat ke dia. Tahu tak? So kita bagi tahu dengan cara yang elok untuk kata biar benda ni settle, dapat selesaikan masalah dengan cara yang betul lah. Bukan kata dalam keadaan keterpaksaan, dalam keadaan yang marah akan menyebabkan orang yang bekerja dengan kita pun tak suka benda tu, tahu tak? Sama lah juga kata bila dia tu buat, dia kata dipertanggungjawabkan bekerja dalam tim kita, dalam kita punya company. So benda ni kata nampak kesungguhan dia buat, dia tarik customer, dia buat benda tu. So at least apa yang masuk dalam macam contohlah sale meningkat ke, so bagilah dia punya commission ke, bagilah dia punya bonus ke. Benda tu lah yang akan menyebabkan tim kita ni happy bekerja, tahu tak? Waduh, akak pernah jual coklat tak jadi, jual kek tak jadi, jual kain tak jadi. Sebab apa tak jadi tu? Bukan masalah akak tak pandai, akak kata benda tu tak okey. Akak kena ingat deh,
Akak kena ingat, bukan jangan salahkan produk. Produk tu tak salah. Produk tu tak salah. Diri kita yang salah. Sebab apa? Sebab kita sebagai penjual, seller, kata sebagai penjual, okay. So bila sebagai penjual, kita kata patut tahu macam mana cara kita nak buat bisnes ni. Macam mana cara nak buat bisnes ni sikit. Okey, aku buat go tu tak jadilah. Aku buat go ni orang tak asyik nak belilah. Ni pun tak jadi, ni pun tak jadi. Sebab apa? Sebab kita sebagai penjual tak tunjukkan benda tu. Tak bagi orang nampak. Tak bagi orang tengok, tahu tak? Orang nampak. Kalau orang ni nampak setiap hari 70 kali, tahu tak? 70 kali dia nampak kita, dia akan tertarik dengan kita. Masalah sekarang ni orang tak beli. Bukan, jangan salahkan produk. Jangan salahkan produk. Produk tu is the best. Cuma kita je tak mainkan peranan untuk kita nak macam mana nak tarik orang supaya membeli produk kita. Macam mana nak tarik orang supaya membeli produk kita. You jangan salahkan produk. Produk is the best dah. Cuma kita je tak memainkan peranan. Kita nak bagi orang nampak kita punya apa yang kita buat, apa produk yang kita jual. Tahu tak? Bukan masalah tak jadi tu sebab kita tak buat. Kita ni tak tunjukkan benda tu. Orang tak nampak. Macam mana orang nak membeli? Orang tak nampak. Macam mana orang nak membeli? Macam saya baru keluarkan saya punya brownies world tu. Lebih kurang dalam hari ni dah 22. Lebih kurang dalam 13 hari lah, lebih kurang dalam 2 minggu kan. 2 minggu saya punya brownies world dekat 200 habis terjual, tahu tak? Habis terjual. Benda tu orang kata memanglah permulaan tu kita nak, you jangan expect you buat bisnes terus nak orang beli. Orang nak trust dengan kita ambil masa. Orang nak percaya dengan kita. Itulah yang menguji kesabaran kita. Trust tu ambil masa. Sebab itulah kita kena tunjukkan diri kita sentiasa, setiap hari, setiap masa. Barulah orang nak start sikit-sikit percaya dengan kita. Bila orang dah percaya dengan kita, memang best dah. Tahu tak? Sampai tak cukup stok. Tahu tak? Bila orang dah start percaya dengan kita, jual apa sahaja, orang akan beli. Gitu. Cuma kita je tak memainkan peranan benda tu. Norris, malam tadi Kak dah transfer 199 untuk PJJ ekonomi. Kak lupa ada less 10%. So tim Norris nak refund balik. Nanti tim saya bagi tahu kat saya. Sebab saya yang arrange saya punya account. Tim saya tak arrange. Saya yang arrange sebab saya yang owner dia. So tak apa, akak bagi tahu dekat tim saya, nanti tim saya akan info saya. Tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Sekarang ni akak jual daging salai. Akak kena ingat deh. Akak kena tahu. Okey, akak jual daging salai. Akak fokus kepada daging salai je. Jangan duk fikir ke lain. Akak fokus kepada daging salai. Ini saya nak tunjuk dekat akak deh. Daging salai. Okey, untuk permulaan apa yang patut akak buat adalah akak create satu platform iaitu Facebook page. Itu yang pertama akak kena buat. Sebab akak dah tahu dah. Okey, sekarang ni akak jual daging salai. So, okey. Daging salai akak okeylah tu sebab apa? Sebab akak fokus kepada yang tu. Jangan duduk kata you nak jual semua, you expect semua orang nak beli semua. No. Bila kita fokus kepada satu, lagilah ramai orang beli. Tetapi kalau kita fokus, kita banyak sangat pilihan, kita banyak sangat menjual, kita tak fokus, tak boleh nak fokus banyak sangat. Kita tak boleh nak fokus. Sama lah kalau kita buat kerja, 2 kerja dalam satu masa. Tak boleh. Kita kena buat kerja satu masa, satu kerja. Sebab kita manusia biasa. Tak boleh. Kita kena fokus kepada satu. Memang untuk kita nak capai, kita nak kepada fokus kepada satu tu, memang ambil masa lah benda tu. Sebab kita nak nampak macam mana yang okey.
kita keluarkan, contohlah kita keluarkan 3 produk kita keluarkan produk 3 produk dengan harapan ketiga-tiga ni laku keras lah. Sebab 3 lagi banyak lagi laku keras, rupa-rupanya lagi banyak lagi lah tak laku. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak fokus kepada semua. Bila kita fokus kepada satu, kita senanglah benda tu. Mungkin akak jual daging salai tu, lepas ni akak dah ada agent, dropship, stokis daripada daging salai ni. Benda ni tahu tak? Senang kita nak create benda ni. Sangat senang kalau kita fokus kepada satu. Itu yang saya belajar lah. Sebab itulah you tengok saya dulu lain. Lepas tu proses sekarang ni keluarlah Brownies World. Bila saya keluarkan Brownies World, lepas tu saya gabungkan dengan kelepek ketam, saya nampak benda tu tahu tak? Gabungan dia tu cukup ngam dan mengukuhkan lagi benda tu. So benda tu untuk saya nak capai ambil masa lama kot, setahun lebih kot. Saya nak capai, saya nak boleh dapatkan produk saya ni, Brownies World ni. Dulu you tengoklah saya buat pack yang kecil-kecil tu. Tapi bila mana saya fikir balik, aku buat untuk negeri lain. So senang aku nak post apa produk yang senang nak post, apa produk yang boleh aku nak fokus untuk tahan lagi lama berbanding dengan kek-kek yang sebelum ni yang payah nak packing, payah nak post, payahlah jaga, payah. So bila saya keluarkan saya punya Brownies World, saya buat R&D benda ni, so terhasillah benda ni. Bila mana saya kata ni bertahan 1 bulan, lebih kurang 1 bulan. Tapi bergantung juga kepada persekitaran juga. Tetapi at least bolehlah 1 bulan. So benda ni lah yang nampak okey lah, aku boleh kata proceed benda ni untuk nak pergi lebih jauh lagi. So tetapi nak dapatkan Brownies World ni yang saya keluarkan sekarang ni, ambil masa. Bila mana saya fokus banyak. Bila banyak ni jadi pening serabut kepala. Bila banyak ni kita nak beli bahan-bahan mentah. Contohlah nak beli gandum banyak kena beli. Gandum banyak, nak beli telur pun banyak, nak beli margarin pun banyak, gula kastar pun siapa beli seguning. Tahu tak? Tetapi bila mana kita fokus kepada satu, kita nampak, aku dah kira dah. Dulu tak kira main hentam je. Tetapi bila saya keluarkan, saya kira dah. Okey, lagu ni saya kira. So bila mana saya kira dan saya nampak, aku kena beli. Jimat tahu tak? Bila kita fokus kepada satu, jimat banyak gila. Bahan mentah tahu tak? Bila kita fokus kepada satu, kita expect bila kita buat banyak pengeluaran dia nampak banyak, tetapi keuntungan dia sikit. Sebab kita keluarkan pelaburan yang besar untuk bahan mentah, untuk bahan yang main, gandum, gula kastar, telur, margarin tu. Tetapi bila saya fokus kepada satu, Brownies World ni, saya nampak banyak benda yang saya skip. So benda tu yang cost dia tak adalah tinggi macam yang dulu. Dia akan cost dia tu sikit je, tahu tak? Memang 2-3 kali ganda lah berbanding dengan dulu. Itu beza bisnes saya lah. So benda tu kita kena nampak, tahu tak? Kita kena tengok. Bukan kata aku nak jual gold tu, segala mak nikah aku nak jual. Semua benda nak jual dengan harapan dapat untung banyak, dengan harapan ramai orang beli. Tapi habuk pun tak ada. Benda bila banyak tak satu pun tak jual. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak fokus. Yang mana satu kita nak fokus ni? So akak jual daging salai, akak kena fokus kepada satu. So bila fokus yang tu, akak buat page. Lepas tu akak buat pula apa step-step selepas buat page, apa yang perlu. Itu yang saya ajar dekat expert. Tahu tak? Bila mana kita nampak dah, aku benda ni aku nak fokus. Tak cara dah aku nak fokus pada hak ni je. Aku nak fokus pada hak ni je. So bila you fokus kepada hak ni, you tahulah siapa target market you all. Bukan kata aku nak jual kepada semua orang. No, silap. Kalau nak jual pada semua orang, bukan. Itu bukan cara dia. So bukan. Kita ada target market kita. Kita ada siapa yang patut kita nak jual ke siapa. Gitu.
Alhamdulillah. Nori nak tanya, Papa dah kotak kek Nori kebanyakan saiz apa yang Nori guna? Banyak. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Saya juga guna tu lah. Saya guna. Memang banyak lah. Tapi biasa standard saya buat saya 10.5 dengan 11 banyak. Memang hak tu lebih banyak lah. 10.5, 11. Kalau hak banyak biasa dalam standard 11 12 11 dengan 12. Kak Nori tuntut ilmu dengan siapa tentang dropship agent ni? Oh, yang ni of course lah mentor saya lah. Mentor saya lah. Tapi benda ni sebenarnya sebab saya ada sebab saya banyak berkawan. So banyak berkawan dalam bidang bisnes ni. So bila saya banyak berkawan, kiranya kata bila kita berkawan dengan orang yang betul, bukan berkawan dengan orang yang entah apa-apa. Sebab itu melambatkan proses kita nak grow. So saya berkawan dengan dalam group tu ada yang buat agent, yang dropship. So kita akan tanya dia lah. Saya banyak tanya member saya lah. Saya banyak tanya member saya macam mana create benda ni, macam mana saya nak ada agent dropship. Walaupun saya tak ada lagi, belum berbuka lagi, tapi saya dah get ready benda ni. So kata bila mana saya keluarkan Brownies World, saya dah get ready apa step yang patut aku buat. So saya dah standby dah untuk dropship agent stocking ni. Cuma saya tak buka lagi untuk benda ni. Belum masanya lagi saya nak buka. So saya dah standby dah untuk ilmu benda ni, dropship agent stockist ni. Tahu tak? Bukan kata nak jual ikut dia je, lepas tu nak ada agent dropship stockist. No, kita kena kira satu-satu. Sambil niaga, sambil belajar baiki bisnes. Itu yang saya buat. Tahu tak? Itu yang saya buat. Daripada dulu, kalau you all yang kata macam mana saya bermulanya bisnes adalah saya pack minum petang. Daripada pack minum petang saya tukar sikit. Sekarang ni jadilah Brownies World. Brownies World. Dan bila saya fokus kepada satu, saya nampak lah. Bila kita fokus pada satu ni, kita pun tak sakit kepala. Kita pun kata kita punya modal pun tak banyak macam dulu. Dulu banyak gila kot. Saya dulu saya keluarkan modal lebih kurang dalam lebih daripada 10,000 lah. Modal sahaja. Lebih tahu tak? Ada sampai 15,000, ada sampai 20,000. Modal sahaja 1 bulan. 1 bulan, itu 1 bulan. Dulu pun saya tak kira benda ni. Tapi bila mana saya ada orang yang handle bahagian account ni, dan saya punya partner pun terror bab gini. So bila dia kira balik, dia kata saya keluarkan pack minum petang dulu, modal dia lebih daripada 10,000. Ada yang dekat dalam 18,000, tahu tak? Saya pun mana tahu tak? So kalau 18,000, you all bayangkan, kalau 18,000, you all bayangkan kalau saya keluarkan modal 18,000 1 bulan, contohlah habis lekeh lah 5,000 lah. 10,000 lah ke. 10,000. At least saya setiap bulan saya kena kata say saya 30,000. Tapi tak capai pun 30,000. Tak tahu macam mana, tak tahu hilang mana tahu tu. Itulah sebab carelessnya kita buat bisnes. Itulah sebab kita tak kira. Tahu tu. Tak kira. Saya pun tak tahulah. Tak tahu. Jadi bengong tahu tak. Jadi macam mana sampai saya keluarkan modal banyak tu, tetapi saya tak dapat apa banyak tu. Saya tak dapat apa, malah kurang lagi. Ada sipi-sipi je. Sebab itulah saya nyawa-nyawa ikir je. Tahu tak? Assalamualaikum Nori, selamat pagi. Morning Nori, semoga dilimpahi rezeki yang curah-curah. Semoga hari ini rezeki Nori lain-lain berlimpah ruah. Thank you, always share ilmu. Thank you. Saya Nori. Aduh. Nak tanya sikit, ada resepi bahulu tak? Bahulu. Rasanya ada, saya kena tengok balik. Resepi tak ada dalam bilik saya, resepi. Resepi dulu saya nak buat bahulu ke? Tak ada lagi buat bahulu. Resepi kena tengok balik tu. Ingatlah, banyak sangat resepi, terlampau banyak sangat tahu dah. Saya ni baru sikit, baru kata suku baru.
Suku baru saya share dekat you all. Tu pun orang kata dalam lebih kurang dalam 50 resepi dah. Saya tarik tu. Saya tarik 50 resepi dah dalam ebook saya tu. Tak tahulah. Baru sikit. Banyak sangat lagi tahu tak saya tak share. Banyak sangat lagi. Macam mana kita nak bagi orang nampak dan juga macam mana nak buat hari-hari kalau tak ada order Noris. Macam mana kita nak bagi. You all jangan fikir nak menjual je. Bila you all fikir macam mana aku nak crowd sale? Macam mana? You all kena permulaan. Macam saya fikir, orang kata saya saya bukan fikir, oh macam mana aku nak naikkan sale. No. Saya fikir macam mana aku nak bagi orang nampak dulu bisnes aku. Itu yang saya fikir. Biasa orang fikir, macam mana aku nak naik sale. Betul tak? Tapi macam saya fikir macam mana nak bagi orang nampak dulu bisnes aku. Itu yang saya buat dulu permulaan. Sale saya mula-mula memang yalah mula-mula tu tak tahu macam mana, tak ada sale pun kata alah biasa gitu je. Saya untuk permulaan bila mana saya buat bisnes, saya tukar daripada offline kepada online ni, saya fikir macam mana nak bagi orang nampak dulu saya punya bisnes saya. Itu yang saya fikir. Bukan saya fikir macam mana aku nak naikkan sale. Itu yang saya tak fikir lah. Saya tak fikir lagi. Sebab apa? Sebab kita kena bagi orang nampak dulu kita punya bisnes kita, barulah sale akan naik. Bukan kata fikir sale nak bagi orang nampak. No, kita kena fikir macam mana nak bagi orang nampak dulu kita punya bisnes, barulah sale akan naik. Gitu. Dan benda tu kita kena belajar lah. Kena belajar sentiasa post setiap hari, setiap masa kena post. Apa yang you nak post? You all punya bisnes you all lah. You all punya bisnes you all. You all post setiap hari dekat Facebook you all berapa kali sehari? Berapa kali? Adakah lebih daripada 10 kali? Adakah lebih daripada 5 kali? Tahu tak? You all kena ingat, orang nak nampak kita punya bisnes kita 70 kali. 70 kali. So, buat setiap hari. Buat. Ambil masa lah benda ni. Memang menguji kesabaran lah. Sangat-sangat menguji kesabaran. Kalau you all tak boleh nak sabar, tak boleh buat bisnes. Jangan buat bisnes. Terutamanya bisnes online ni, kena banyak menguji kesabaran. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Saya jual tak nenas tapi time raya sahaja yang sale banyak. Hari-hari biasa tak banyak. Kadang-kadang tak ada sale. Macam mana saya nak naikkan sale saya? Boleh tak kongsi pengalaman Noris tingkatkan sale? You all kena ingat, tak nenas bukan raya saja orang makan. Setiap hari orang makan. Cuma kita je duduk royak. Oi, nak kuih raya, kek raya, semua raya. Baju Melayu raya. Sedangkan kita makan setiap hari, setiap masa. Tak nenas ni boleh makan setiap masa. Cuma kita je tak bagi orang nampak. Tahu tak? Cuma kita je tak tukar mentaliti orang. Kita tukar mentaliti kita dulu, baru tukar mentaliti orang. Tukar mentaliti kita. Kita ada expect raya hanya kuih raya hanya untuk raya saja. Sedangkan kuih raya ni setiap masa orang makan. Setiap masa, tahu tak? So, you all kena tukar mentaliti. You all punya kepala otak you all tu, mindset tu tukar dulu. Jangan duduk namakan kuih raya, kek raya, semua raya belakang. Baru bila you all duduk orang kata pegang semua raya tak raya tu je lah. Same mencanak-canak. Tetapi lepas raya down. Kita nak gitu, kita nak biar sustain je ataupun naik sikit. Kalau turun pun suruh sikit je. Jangan turun 10,000 lepas tu tiba-tiba sale bulan depan 2,000. Tak sale lagi tu. Kita nak biar kalau 10,000, kalau turun pun turun sikit je. Turun dalam 1,000, 9,000 ataupun 8,500. Kau turun sikit je. Jangan turun banyak sangat. Bila turun banyak sangat ada something wrong yang berlaku. Something wrong yang perlu kita buat. Tahu tak? Kena banyak. Benda ni kena belajar, tahu tak? Kena belajar, kena sentiasa post, bagi orang nampak. Tahu tak? Tunjukkan testimoni, feedback, tahu tak? Feedback apa daripada hasil yang kita buat. Macam saya. Kalau you tengok, saya setiap masa
You tengok saya punya page, setiap masa testimoni tunjuk. Okey, lah hasil daripada brownies. Brownies world. Macam mana orang beli tu? Apa yang orang dapat? Apa tu? Daripada orang join PJJ, apa yang orang dapat? Join PJJ, apa feedback dia? Ramai yang dah buat income. Benda tu yang orang nak kita nak wujudkan trust. Kita nak wujudkan you all nak percaya dengan saya. So saya kena tunjukkan bukti. Saya kena tunjukkan bukti. So bila saya nak, macam mana saya nak tunjukkan bukti? Kena tunjuklah testimoni setiap masa. Tunjuk setiap hari. Kalau you all tengok testimoni ataupun feedback yang apa tu dalam page ni, setiap masa bu. Page saya tunjuk tengah packing lah, semalam tunjuk packing, duduk tengah masa tu pun tengah packing brownies lah apa semua. So benda tu tahu tak, nak wujudkan trust ni setiap masa. Dan benda ni sangat menguji kesabaran. Kalau orang tak sabar tak boleh. Kalau orang tak sabar jangan buat bisnes, tahu tak. Kena banyak bersabar. Benda ni bila you all buat setiap masa, insya-Allah dengan izin dia adalah rezeki kita. Cepat dengan nampak je. Dan usaha kita macam mana kita nak biar bagi orang nampak. Hai Nori, selamat pagi. Terima kasih ilmu yang diberi dari follow live page Nori sampailah dah start join PJJ Nori ni. Thank you so much. Saya Nori. Wow. Saya kata Amy Syuhada ni, dia yang sentiasa banyak bertanya. So banyak benda. Kena banyak lagi. Amy Syuhada ni kena banyak lagi belajar, banyak lagi. Nak bagi you all, kena bagi meletup-letup ke babu you all punya brand you all. Naikkan you all punya brand. Naikkan you all punya brand. Sebab brand lah. Orang beli sebab brand. Orang beli sebab value. Bukan orang beli sebab harga. No, you all jangan expect orang beli sebab harga. Orang beli sebab brand. Orang beli, orang wujud. Macam saya wujudkan trust. Saya sentiasa tunjuk dekat you all cara nak buat kek, macam mana nak hasilkan kek mall. Macam mana daripada PJJ saya orang buat income. Macam mana daripada PJJ saya orang dah pandai dah. Daripada zero dia tak pandai apa-apa, dia dah pandai buat kek. Benda tu wujudkan trust, wujudkan kepercayaan kepada orang. Nak wujudkan kepercayaan itulah nak ambil masa. Sangat-sangat ambil masa yang agak lama lah sikit. Agak lama lah sikit benda tu. Bukan kata main bagai sehari 2 hari. No. Saya pun ambil masa lama kot. Permulaan memang tak ada efek gapo. Memang ikhlas saya kata. Memang efek permulaan memang tak ada gapo. Memang tak ada, sendu. Saya punya page sendu, saya punya mesej pun sendu, saya punya inbox pun sendu. Tapi saya kata saya buat apa, kata apa yang mentor saya ajar, apa yang saya punya member saya, group kata kita punya circle kita ajar, saya ambil benda tu, saya terapkan dekat saya punya bisnes. Saya ambil tahu tak. Sebab saya fikir, nak bad idea dia ni. Tengok. Sebab itulah kita kena sentiasa dalam circle yang positif. Kena sentiasa berkawan dengan orang yang boleh bagi idea dekat kita. Saya alhamdulillah, saya punya member saya memang bila setiap kali saya akan turun KL, bukan saya turun bodoh-bodoh tahu tak. Bukan kata aku nak turun KL nak pergi bercuti apa semua. Saya bercuti pun stay bekerja. Saya stay akan jumpa member saya dekat sana. Sebab member saya ramai dekat sana. Kat sini ada juga, tapi gitu-gitu je lah. Sebabnya kita kena cari member yang betul-betul boleh bagi kata idea dekat kita, penguat, kata semangat kita untuk kita nak apa lagi idea yang kita patut buat. Tahu tak? So benda ni bila saya berjumpa dengan saya punya team dekat sana KL, lepas tu saya punya member, so saya akan kata bila kita duduk minum air, okay, kita duduk dalam satu meja ni, kata adalah idea dia bagi, kita pun share dia, gini lah, bertukar-tukar idea. Benda ni tahu tak, bila kita bertukar-tukar idea tu lah yang akan menyebabkan kita kata create satu idea dia tu kita buat, dan kita buatlah dalam kita punya bisnes kita. Itu yang saya buat tahu tak. Itu yang saya buat. Sebab itulah kita kena sentiasa berkawan dengan orang yang betul. Cari kawan orang yang betul, bukan cari kawan orang yang boleh menyusahkan kita. Kawan yang boleh yang melalaikan kita. No, tinggalkan kawan yang boleh melalaikan kita. Tinggalkan kawan yang tak boleh nak bagi effort, tak boleh nak bagi kebaikan kat kita. Tinggallah. Saya tinggal ramai mana kawan saya. Sebab apa? Sebab biarlah orang kata saya sombong ke, member saya bila saya tinggalkan, saya dulu saya kata
Saya banyak pergi yang kata lepok, tahu tak? Lepok yang bodoh-bodoh, lepok yang tak ada bagi something, tahu tak? So benda ni buang masa. So saya tinggalkan berkawan pun berkawan gitu-gitu je. Berkawan gitu-gitu je. Sebab kita dah, bila kita berkawan dengan dia tak ada bagi gapo pun something dekat kita. Dia tak ada bagi idea kau, dia tak ada bagi semangat kau, tak ada. Malah nak suruh kata kalau kawan mestilah, kalau dia tu seorang kawan, mestilah dia tak sampai hati nak tengok kita ni susah. Tak sampai hati. Mestilah dia, bila kita ni nak pergi belajar, mestilah dia bagi semangat kat kita. Tapi kawan yang saya berkawan sebelum ni, dia yang tak bagi saya pergi belajar, itu kawan kau. Itu bukan kawan. Baik kita tinggalkan, tahu tak? Saya rela tinggalkan daripada saya berkawan ramai tapi tak dapat apa-apa. Saya rela tinggalkan orang-orang yang lagu tu. Tak apalah, aku tak berkawan dengan mu pun tak apa. Sebab mu tak bagi pun kat aku apa-apa, tak bagi apa-apa pun, tak bagi orang kata semangat untuk aku nak pergi belajar ke. Malah tak bagi saya pergi belajar. Itu kawan kau. Kalau you fikir secara logik, itu kawan kau. Itu kawan kau. No lah. Itu bukan kawan. Tahu tak? So, carilah kawan yang betul-betul kata boleh bagi energi kat kita. Itu yang penting, tahu tak? Energi kat kita, semangat untuk mana aku nak biar bisnes aku ni kencang, biar bisnes aku ni orang PM. Orang WhatsApp. Tahu tak? Sampai kita ni tak terbalas, tahu tak? Saya punya tim saya habis hang belakang. Dengan saya hang telefon, tahu tak? Hang. Tahu? Hang. Nak mana? Sebab kita dah tahu cara dia. Cuma kita nak biar benda tu biar lebih efektif lagi. Kita nak biar benda orang lagi nampak lagi. Sebab tu lah, apa yang saya buat adalah saya buat live setiap hari. Itu yang saya buat, tahu tak? Itu kunci dia lah. Saya baru dapat ilmu untuk buat bisnes, fokus pada satu dulu. Yes. Fokus kepada satu dulu. Assalamualaikum. Kalau kek kukus 3-4 jam Nori cover dengan aluminium ke? Tak ada. Saya tak buat. Saya tak pernah buat kukus sampai 3-4 jam. Habis paling tu pun sejam ataupun sejam 15 minit ataupun sejam setengah. Tu pun kek yang paling besar lah. Kek besar. Kalau kek sampai 3-4 jam tu you kena ada something lah. Contohlah you kena cover dengan aluminium ke, ataupun biasa orang kan macam saya tak ada pun nak letak gitu. Letak dengan wrapping gitu je. Itu biasa kalau macam kek kukus tu, kek buah 3-4 jam kek buah biasa. Dia panggil saya dia dah tengok ni. Dia panggil saya dia dah. Kita kena post benda yang sama ke sis? Benda yang sama tetapi ilmu yang berbeza. Benda yang sama tetapi benda kata bukan kata hari ni puh ni, esok puh mari juga. No. Tak. Tapi setiap hari, setiap masa kena post. Benda yang kata benda contohlah selamat pagi Selamat pagi, good morning. Tapi adalah kata-kata dia. Gitulah. Bukan kata you orang ambil hok mari, pergi copy hok lepas tu buat hari ni pula. Orang jemulah. Benda tu kita kena kreatif benda ni. Kena kreatif, tahu tak? Dan jangan terlampau strict sangat. Terlampau strict sangat ayat tu. Orang kita suka ayat strict. Ayat ni ayat yang macam gila-gila gitu sikit. Dia kena copywriting tu Copywriting tu kena pandai lah. Copywriting ni kena belajar lah. Copywriting kena pandai copywriting. Salam Noris. My idea Noris selalu share pengalaman jatuh bangun Noris. Buat kek, kata-kata semangat dari Noris. Inilah yang buatkan saya pilih untuk menjadi baker homemade. Doakan saya supaya kuat macam Noris, berjaya macam Noris. Carilah kawan yang membantu, bukan kawan yang membantu. Boleh kawan yang membantu. Tahu tak? Kalau ramai kawan pun tapi tak jadi kawan pun tak boleh ke? Baiklah ada kawan seorang dua tapi boleh bagi idea dekat kita. Okey dah. Kawan 10 orang tak ada bagi apa-apa pun. Tahu tak? Malah melingkupkan kita. Kalau time kita senang memanglah kawan ni semua nak sayang dengan kita. Semua nak berkawan dengan kita.
Memang. Tetapi bila time mana kita jatuh, kita ni tak ada duit ke apa, ui, kawan 10 orang tu tak tahu gimana dah. Hilang. 10 orang tu boleh buat minum air, boleh lah. Ajak nak pergi makan nasi, boleh lah. Boleh. Nak pergi shopping lagi lah, boleh. Tapi baiklah berkawan dengan 2 orang, tapi 2 orang ni awak boleh bagi idea dekat kita. Mana awak pilih? Mana pilihan? Pilihan di tangan kita. Kita yang menentukan. So kalau orang kata, "Ui, mu ni sombong lah, tak nak kawan dengan aku." Yes. Memang aku tak nak berkawan dengan mu. Aku tahu yang lalu, direct lalu. Sebab mu bukan sahaja mu tak nak bagi apa-apa kat aku. Malah aku nak nasihat mu je, nak semangat mu lah. Mu ni semangat mu pun mu nak menjatuhkan aku. Mu nak jadi kawan aku. Memang tak lah. Memang tak. Okay. Nori, tengoklah sambil siapkan order customer ni. Wow. Macam-macam jenis kawan. Yes. Kena pandai berkawan. Kena pandai cari kawan yang membina. Jadi kawan yang boleh bagi semangat dekat kita. Tu. Memang itu yang paling penting lah. Kalau cari kawan yang silap, memang silap lah kita. Memang ke laut lah kita. So inilah rak-rak dia. Aduh. Tajuk ke lain, gigi lain lah. So inilah yang saya akan simpan dia. Okay. Macam you all tengok ni. Okay. Saya ada gula kastar. Bekal-bekal ni senang lah kita nak ambil. Ini yang saya buat biasa. Gula kastar, gula perang, gula icing. Ada 3 jenis gula sini. Lepas tu tepung spasmik. Tepung spasmik pun saya letak dalam ni je. Tepung spasmik ni. Apa? Letak dalam ni je. Okey lah ni. Dia molek dah ni. Beli bekal atau murah-murah sudah lah. Beli mahal kita yang tak ada duit. Mula-mula nak nego ni kat modal banyak nak guna, tahu tak? Beli je. Beli kedai RM2 ni, kedai RM2 ni. Ni kedai bukan kedai RM2 ni. Kecil sikit kedai RM2. Mana dah? Ada kecil sikit. Ni bukan RM2 ni RM4. Kalau kedai RM2 tu dia kecil sikit. Kalau you all nak beli, you kata beli yang ni mahal lah sikit. Ni dalam ni ingat ni RM8.5 ni. Tak apa RM10 pun. Saya bukan saya beli semua. Saya beli satu-satu. Kadang-kadang ada masa mula-mula tu Sebab kita modal kita ada lebih. Cuma kita takut nak guna lebih. Takut indeks ke bulan depan kita merudung kau gapo kau takut. Standby benda tu tahu tak. So saya belilah. Beli sekali beli 2. Saya beli sekali beli 2. Lepas tu beli pula lagi jadilah tambah-tambah gini. Adalah saya rembak saya punya bekas mak saya. Gitu. Faham? So itulah. So dalam ni macam dalam ni kan. Macam dalam ni. Okey. Macam dalam ni saya akan simpan dia. Ni saya beli apa tu? Beli pisau. Yang ni saya beli pisau. Lepas tu rebeng. Ini rebeng banyak weh. Supungan memang kedai dah rebeng tu. Rebeng belakang ni. Ni rebeng. Rebeng kita nak ikat untuk wedding ke. Ikat kek kotak kek orang ni macam-macam nak warna. Bukan kata satu warna je. So belilah banyak gini. Ni pun bukan beli banyak gini weh. Beli sikit-sikit. Bukan nak gana ni. Ni rebeng ni kecil gini pun mahal weh. Ni mahal juga. Pak ya kalau beli banyak-banyak gak. Lah kita modal kita ada banyak tu je. So gunalah sebaik mungkin. Faham? Okey. So inilah. Kalau macam bawah ni inilah susu yang saya biasa guna. Ini susu yang saya biasa guna. Ini susu segar. Nampak ni? Ini daripada Germany. Germany. Ini susu segar dia. Susu segar ni dia susu kenapa saya guna biasa saya guna susu segar ni sebabnya susu segar ni dia dia ada kolesterol kolesterol ada dia kalsium. Lepas tu kalau macam dia fat ni kegemuk ni tak ada lah banyak sangat. So energi banyak.
Sebab itulah saya suka pakai susu segar. Dalam masa sama, dia berbeza dengan susu cair deh. Berbeza. Harga pun of course lah harga susu cair lebih murah. Sebab itulah kenapa kebanyakan orang guna susu cair. Sebab apa? Sebabnya murah berbanding dengan hak ni. Tahu tak? Murah hak ni berbanding dengan hak ni. So ramai guna hak ni. Tapi you kena ingat, tip dia untuk nak menyedapkan kita punya kek, rasa kek, tekstur kek, you kena pakai susu segar. Lagilah sedap. Kesedapan dia tu. Faham? Kesedapan dia. Lagi sedap lah guna hak ni, susu segar ni. Sebab itulah macam kek-kek ni, kita nak biar tak bagi kek kita muak, kita kena letak susu segar. Yang mana kena letak susu lah. Kalau macam topi-topi tu, kebanyakan saya akan letak susu segar lah. Saya memang tak akan guna susu cair. Susu cair hanya untuk kek coklat moist saja saya gunakan susu cair. Kalau selain daripada kek coklat moist, saya akan gunakan susu segar. Tahu tak? Inilah sebab kenapa saya beli banyak susu segar. Saya beli banyak, saya beli sekarton, 2 karton. Faham? So inilah saya akan, kalau susu segar ni, susu ni dia kalau tak buka tak apa. Kalau dia buka dia tak tahan. Dia tak tahan dia. Walaupun you letak dalam peti pun, kalau you letak dalam peti pun dia tak tahan. Lebih kurang dalam 2 minggu okey lagi 2 minggu. Dia standard biasa 2 minggu okey lagi lepas tu dia akan jadi kembung. Kita punya kotak dia tu kembung. Bila kembung kita tak okey dah lah. Tak okey. So benda-benda ni kalau kata susu segar ni kalau tak habis pun anak-anak boleh minum. Tak ada masalah benda ni deh. Dia kalsium lebih tinggi ni. Dia kalsium bagi energi dekat kita. Bagi energi. Energi faham? Nori, susu segar beli kat mana? Oh, saya beli dekat kedai bahaki ada. Tapi bukan semua kedai bahaki ada Tengok kena survey-survey kena survey-survey. Yang ni dia murah sikit dia agak murah sikit berbanding dengan Dutch Lady, brand-brand yang lain untuk segar. Susu segar ni mahal tau tak? Susu segar ni mahal. Okay. Dengar sambil drive, ambil semangat dari Nori. Wow. Saya kemas bersih dapur. Saya dapur saya, beki saya, of course saya kena kemas. Beki saya memang ginilah beki saya. Beki saya ni lah. Saya akan letak gini, kotak ni, nampak ni. Papan-papan. Ni papan lah saya akan beli papan-papan ni. Saya akan tulis lah. Ni saya sebelah, nampak? Sebab takut tertukar. Ni papan-papan ni saya 3 belah. Ni saya 3 belah, nampak? Saya akan tulis. Lepas beli tu, akan tulis satu-satu sebab banyak weh. Banyak sangat ni weh. Banyak ni. Bila banyak gini takut tertukar tau dok. Takut tertukar. Ni kotak-kotak saya letak dalam ni lah. Sebabnya kotak ni kalau ada rak khas macam rak putih tu okey. Tapi kalau macam tak ada rak tu boleh dalam kotak gini lah. Boleh dalam kotak macam ni je. Yang penting kita susun molek-molek elok-elok gini. Nak ke pagi? Saya dah beli tepung spice mixer sekilo RM9 ni bersih. RM9 bersih. Okey lah tu. Sekilo you boleh buat banyak kot. 4 biji kek tu. 4 biji kek tu sekilo 4 biji kek. You boleh kata satu kek tu you boleh jual RM60. You bayangkan benda tu tahu tak? Bila kita tahu step. Masalah ni kita tak tahu step. Tak tahu step lagi mana nak nego. Tak tahu step. Jalan-jalan dalam bengkel Nori. Jalan-jalan dalam bengkel. Boleh. Mata nak baca dulu. Saya beli bekas kedai RM2 je. Kalau you tak ada bajet, beli kedai RM2 je lah. Banyak kedai RM2. Tapi kedai RM2 kecil lah. Kalau macam ni, biasa saya akan beli 5 kilo. So kalau 5 kilo kedai RM2 dia tak murah. Saya tak suka gini deh. Saya tak suka jenis apa tu? Letak dalam ni deh. Kalau tu dah letak dalam ni. Okey, dalam bekas ni saya tak suka. Tak tahulah you kalau jenis saya tak suka. Letak dalam bekas ni, lepas tu letak penuh, lepas tu ada lebih sikit tu ikat, lepas tu tak tahu letak mana. Lepas tu letak tepi-tepi lagu ni. Saya bukan gitu. Saya nak biar saya beli yang besar lagu ni. Dan saya akan letak dalam ni 5 kilo.
Kalau scaler, yes, muatlah dalam ni. Tapi biasa kita fikir untuk jangka masa panjang. So bila kita fikir untuk jangka masa panjang, sebab gold tu tak basi. Gula-gula ni tak basi, tahu dah. So kita letak ni pun dia kata kemas molek lah. 5 kilo. Sesuai kita beli letak dalam ni, tak payah nak mikir dah nak ikat getah lah, tak mana nak tahu. Gitu. Betul, kena pandai pilih kawan yang positif, bukan yang melingkupkan kita. Saya tengoklah Nori sambil buat kek pisang ni. Buat makan anak-anak pisang free tanaman di kampung. Wow. Susu segar tu nama apa? Tak payah letak dalam freezer ke sis? Oh tak payah. Susu segar tak payah letak dalam freezer. Susu segar tak payah. Kalau selagi you tak buka susu segar ni, letak kat luar tak apa. Kalau you buka, you kena letak peti lah. Tapi dalam peti pun dia tak tahan lama juga. Dalam peti ni dia bertahan dalam 10 hari, 2 minggu gitu je dalam peti pun. You nak bertahan lama, you kena letak freezer. Tapi untuk susu ni tak payah letak dalam freezer. Tak payah. Dia kata kalau you buat cheese meleleh gitu, letak dalam freezer. Kalau letak dalam freezer, takutnya nak kita ni on the spot nak buat, nak tunggu lama. Kalau you letak dalam freezer pun tak ada masalah. Kalau you dah buka, you letak dalam freezer boleh. Cuma kat kekeke lepas ni nak tunggu dia lambat apa semua. Macam saya tak pernah letak dalam freezer. Saya letak dalam chiller je. Susu segar. Mana lebih tahan, susu segar atau susu cair? Kalau saya, sebab saya tak biasa guna susu cair. Saya tak biasa. Saya biasa guna susu segar. Memang saya daripada dulu, orang kata saya lebih suka susu segar. Memang saya banyak lebih suka susu segar lah. Sama Nori, mami pun guna susu segar. Susu cair ada gak? Ada susu cair pun. Cuma gak banyak susu segar berbanding dengan susu cair. Brand susu segar tu tak jumpa lagi kat JB. Memang dia payah nak jumpa ni. Dia payah nak jumpa ni. You kena pergi Jerman tu. You kena pergi Jerman tu. Itulah orang kata beli jet lagi. Ni dia bukan dia macam dia pasar raya dia tak rasa tak ada. Saya tak pernah jumpa lah ni sebab ni pun ada serta-serta kedai bakery je. Kedai bakery je ada yang jual yang brand lagu ni. Kalau kebanyakan orang akan jual yang Dash Lady tu lah. Dash Lady yang kalau susu segar, Dash Lady tu dia ada ijazah dia ni. Dia ada ijazah. You jangan tertukar pula dengan full cream pula, low fat lain. Bersinar dapur. Saya memanglah inilah rutin. Saya memang kata lepas saya buat saya buat live. Lepas buat live, you tengok tak pernah tunjuk kan? Saya tak pernah tunjuk kan? Memang bersepa. Tapi lepas saya buat live, saya akan settlekan semua. Memang itu memang saya. Kita kena kata saya akan buat lagu tu. Memang saya tabiat gitu, tahu tak? Kalau kita biar gitu, tak boleh lah. Aku tengok. Tak boleh. Dash Lady RM7. Dia mahal lah sikit. Ni saya beli sekata dia jatuh dalam lebih kurang RM5. RM5 berapa ya? RM5 3 sen pun RM5.5 gitu ni. Kalau macam beli satu-satu pun lebih kurang dalam murah sikit lah daripada Dash Lady. Lebih kurang dalam RM5.8 kot RM6 gitu Murah sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tengok live dan salin resepi nak try buat kek tu. Saya tak kisah jadi kek tak jadi, kira kemudian try dulu. Try dulu. Maaf nak tanya, kat mana beli bunga roh yang letak atas kek kahwin tu? Allah, kat kedai bakit Belana. Kedai bakit banyak ni. Kedai bakit banyak. Banyak. You banyak pilihan, boleh beli banyak. Saya suka beli hot gini biasa lah. Macam yang pink hari tu memang luar biasa. Tu memang bukan semua tempat ada. Yang pink hari tu bunga lain. Yang pink. Yang ni memang biasa kat kedai bakit ada. Kalau macam saya akan guna juga yang ni. Saya akan guna juga yang bunga ros yang ni. Yang ni cantik kan. Apa ni? Warna merah. Cantik. Memang cantik lah. Memang cantik. Ini memang kesukaan saya lah. Gini-gini ni. Memang tahulah minat. Jadi minat tahu tu. Ni warna purple. Ni warna putih. Kalau macam you all nak macam kalau gini, kalau gampis lagu ni sudah. Kalau macam gampis lagu ni homemade. Dia tak ada jual kat kedai.
Gampis ni, yang ni boleh letak atas kek, susunan hiasan atas kek. Dan gampis ni dia tak ada jual kat kedai. Yang ini saya beli homemade. Yang ni saya beli homemade dengan persendirian lah. Sebab kat kedai tak ada jual ni. Saya beli kat dengan dia ni, dengan nama apa? Cik Ida. Cik Ida. Ya, susu segaguk yang Nori guna tu memang susah nak cari. Cari area saya ni, pak kedai bakery ada satu kedai je yang ada jual susu tu, dapat juga beli. Ada, dia tak banyak. Bukan semua kedai ada susu ni, bukan semua kedai. Bukan semua. Ada serta-serta kedai je ada. Faham? Okey. Bawalah kami jalan-jalan tengok bilik bakery Nori. Nak tengok Gabriel tak ada siapa pun. Ni saya guna buttercream ni. Buttercream. So ini fondant ni bekas kata untuk nak buat atas, untuk tulisan lah. Tulisan atas kek apa semualah. Saya akan letak atas ni. Lepas tu yang ini macam nozzle ni. Nozzle apa? Macam-macam nozzle lah ni. Nozzle macam-macam ada. Macam-macam nozzle ada. Masih ada. Yang ni adalah ada belakang ni. Ni boleh beli kat kedai raket ada. Saya akan guna lah. Stationery ni memang kita akan guna lah. Gunakan. Tahu tak? Macam-macam lah ada. Ni untuk nak buat biskut ni Nak buat biskut ni. Ni ada belakang. Okey. Ni bawah dia ni macam-macam ada. Macam-macam ada ni. Dia biasalah bawah meja ni dia ada. Dia tak akan kosong punya. Dia akan ada. Saya akan letak lah. Ni kotak-kotak ni. Macam-macam lah ada. Lepas tu dalam saya punya freezer. Ni freezer. Okey, ni freezer. Ni kek-kek yang saya akan nak dekor untuk kek tornado. Saya tak ada kosong dah kek saya. Saya akan clear sebab saya dah settle dah saya punya COD. So benda-benda lagu ni saya akan letak dalam. Yang ni kita akan letak di chiller, dalam chiller. Kacang-kacang saya akan letaklah dalam chiller. Kacang-kacang untuk buat brownies apa semua ni. Ini kacang saya guna brownies ni. Tengok nampak ni kacang ni. Kacang ni bukan murah deh. Tengok nampak ni kacang ni warna ni. RM45 weh sekilo. RM45 sekilo. Nampak ni. Bukan murah ni. Yang ini nampak. Sekilo. Saya akan guna untuk yang ni, saya akan guna untuk nak buat brownies wall. So saya akan letak dalam peti lah sebab coklat-coklat ni dia kata dia tak boleh nak letak kat luar sebab sekarang ni musim panas. So dia akan lembek, faham? Okey, so ni adalah saya punya oven saya ni, oven ada dah oven dan ni. Yang ni kecil lah tapi boleh lah muat dua. Ni so ini tempat saya apa? Tu saya punya loyer. Nampak loyer saya? Nori fondant tu beli kat mana? Kat kedai bakit ada. Cik Ida tu jual ke bunga tu? Boleh order? Boleh order, boleh. Tak apa, nanti saya hantar, saya post dekat page. Jangan bimbang. Saya akan tunjuk dekat you all bunga-bunga dia buat tu. Saya akan bantu. Saya bantu dia. Kata you all boleh beli dengan dia. Nanti you all WhatsApp. Nanti saya akan bagi screenshot untuk you all ambil nombor telefon dia. Tengoklah dia punya. Dia ada Telegram dia macam-macam dia tunjuk bunga. Gila tahu tak? Nak beli belakang bunga-bunga atas nak wakil tu. Nak beli belakang. Gila tengok bunga dia. Comel-comel. Ni saya punya macam-macam lah ni. Ni belum sipil lagi ni. Beku belana ni. Biasa saya akan ambil. Letak gini lah. Tahu tak? Saya punya loyer ni. Tahu tak? Loyang saya punya saya punya kukusen duk gini lagi. Ada nak sipil lagi. Lepas tu ini loyang saya. Ni saya punya bekal-bekal lah. Kita kalau nak buat macam nak buat kek, kita kena adalah bekal-bekal lagu ni. Bekal yang kecil-kecil .
Ni untuk kata yang ni stainless steel. So dia tak akan berkarat. Jangan bimbang, yang ni stainless steel, dia tak akan berkarat. Sebab itulah dia agak mahal sikit yang ni. Yang ni agak mahal tapi dia ada banyak brand lah. Dia ada banyak jenis. Yang ada murah ada, yang ada mahal ada. Yang ni sebab mahal sebab dia tebal. Yang ni mahal sebab tebal. Tak buat kek ke hari ni? Buat. Atas dah, siap dah. Sebab saya nak pergi Terengganu ni sekejap lagi ni. So yang ni kena ada. Kena ada apa tu? Kena ada. Memang ada lah kalau nak buat kek ni mesti ada. Kalau macam you all beli kat IKEA benda-benda lagu ni kat IKEA ada. Sebab saya akan guna benda ni. Kalau you all perasan lah saya akan guna letak dalam ni. Sebab untuk kalau macam kita menggunakan buttercream atau fresh cream, kita nak campur dengan colour. So kita bermain dengan colour. Senang lah benda ni, tahu tak? So kita belilah kat IKEA ni. Ada belakang kata. Yang kecil pun ada. Yang kecil pun ada. Yang ni berapa ringgit ni? Ni berapa ringgit? Dalam RM6 kecil lagu ni dalam RM6. RM6 lebih kurang. Tengok ke pagi. Ini loyang saya tak akan jual yang ni deh. Minta maaf banyak saya tak akan jual. Ini loyang saya yang permulaan. Ini pack minum petang saya buat tu. Yang ni lah saya gunakan loyang yang ni lah. Apa tu? Saya guna untuk saya buat kek dulu lah. Pack minum petang. So sekarang ni buat juga, cuma bila saya fokus kepada brownies world ni lagi best lah. Dia punya pergerakan dia tu sangat best. Saya enjoy dengan bisnes saya sekarang. Saya enjoy, saya rasa macam masa saya tu rasa macam dulu tak sempat lah tu. Dulu tak sempat nak pergi cedung lah, nak pergi nanel, tak sempat lah ni. Boleh lah kata. Faham? Itu saya punya oven. Ini oven yang besar ni. Ini oven yang siap kaki lagi bagi. Tahu tak? Siap kaki lagi dia bagi. Biasa kalau you beli kat kedah, dia akan tanya, you nak beli oven ni. Kalau oven yang besar lah. Kalau oven yang kecil ni, dia tak tanya. Kalau oven yang besar ni, dia akan tanya, you nak kaki ke tak? Kaki. So kaki ni kaki pun kena bayar weh. Bukan beli oven ni dapat percuma kaki. No. You beli oven, dia tanya, nak kaki ke tak? Kalau kaki you cah lah berapa. 100 lebih ke 200 lebih. Kau tak ingat dah saya. Dia tengok juga lah kepada besar mana kita punya oven kita. Macam saya ni tak adalah besar sangat. Oven saya ni boleh lah. Oven saya ni boleh lah masuk dua ni yang besar ni. Boleh lah. Kalau macam kek pack minum petang tu boleh lah dalam 30. Lebih kurang lebih kurang dalam 30 lebih kurang. So ini ni oven saya. Oven ni dapat free. Apa tu? Saya dapat free. So apa tu? So saya kata saya jarang guna. Jarang sebab kita tak biasa. Sebab saya biasa guna yang oven yang kecil. Tiba-tiba mari oven yang besar ke. So saya nak biasakan, Tuhan saja tahu. Saya nak biasakan saya kena handle benda ni. Nak tie goni ni. Saya kena handle goni ni. Saya kena handle tepi dia ni. Ni hak milik kerajaan apa? Hak milik kerajaan. So saya kena apa ni? You tengok deh. You tengok saya buat deh. Saya akan buka ni. Saya kena ejah ni nanti goni ni. Apa tu? Aku jadi kontraktor pula. Jadi kontraktor. Tahu tak kena ejah goni ni? Kena ejah dia punya sipuk dia. Dia kata sipuk. Saya je tak faham sipuk ke dia. Tahu tak? Ni, apa tu? Dia kena ejah goni. Ni. Kita je tak faham. Tahu tak? Apa lagi? Ini saya punya apa tu? Saya punya pewarna. Ni saya punya pewarna. Pewarna saya ni ada juga lah blueberry, Imalco, ada belakang lah. Ada belakang banyak. Saya ada beli orang kecil pun ada besar ada saya beli. Ni orang besar lah. Ni yang besar saya beli. Nak tengok apa lagi? Itulah saya punya bengkel saya.
Oven saya kecil je. Kalau kita buat adunan yang agak banyak tak apa ke kalau adunan tu letak kat luar sementara menunggu kek masak. Dia tengok jenis kek. Kalau melibatkan minyak tak boleh. Kalau you all oven kecil, buat cara kecil. Jangan oven kecil nak buat besar. Tak boleh. You all nak jimat masa pun tak boleh. Dia kena kata biar sesuai ataupun sepadan dengan kita punya oven. Kita punya adunan kita biar sesuai dengan oven. Tak boleh nak biar lagu tu, tak boleh. Kalau oven kecil, buat cara kecil. Biar kata adunan tu biar berbaloi lah. Kalau standard biasa saiz 9 okey dah. Dia kecil saiz 9 okey, boleh muat. Saiz 9 boleh. Bestnya tengok Nori share. Nori macam mana nak order brownie teringin sangat nak makan. Boleh WhatsApp terus. Mawar Putih. WhatsApp saya deh. Klik link bawah tu. Saya pun banyak tadi saya tinggal dekat JNT je. Lepas ni saya baru nak pergi bayar. Saya malas nak tunggu tahu tak. Lambat. Dia naik lambat. Muka saya key in semua dah. Just dia tengok je untuk nak print slip tu. Saya dah tinggal dah JNT. Nanti saya bagi tracking number. Hari ni saya settlekan semua. Untuk yang expert je saya belum hantar lagi. Tak ingat lupa. Yang untuk buttercream tu tak apa, nanti saya akan post lah. Jangan bimbang. Kita post tak bimbang. Nanti saya akan yang mana yang dah buat payment, you dah bagi nama, address dengan nombor telefon semua. Nanti tim saya akan bagi tracking number deh. Yang mana yang join saya punya group PJJ, you dapat free. So tim saya akan bagi tracking number. Jangan bimbang. Kalau tak bagi tu, you minta. Senang gitu. Kak Nori ada nasihat nak mulakan bisnes home bakery online. Minat baking cuma sekarang rasa nak buat sumber pendapatan daripada saya saja baking kosong-kosong tak ada apa-apa. Itu yang macam saya bagi tahulah. You all kena tahu home bakery ni, bakery ni bukan kata kek saja. Dia banyak pelbagai tahu tak. Dia kek pun pelbagai jenis, pelbagai. So ikut macam mana kita nak buat benda tu. Kita yang buat, kita yang create, kita yang buat dia, bukan dia yang buat kita. So kita kena ada something apa yang kita nak buat. Dan kita kena ada brand tu penting. Buat bisnes kena ada brand. Kalau tak ada brand, macam mana orang nak kenal? Macam mana orang nak contact? Macam mana orang nak dia ni sedap lagu ni. Aku nak tengok dia punya Facebook dia. Tahu tak? Benda tu sangat penting. Tak kira lah you jual nasi ke. Nasi sekarang pun orang dah chop, tahu tak? Orang chop sebab apa? Sebab brand. Sebab brand tu. Senang orang nak contact, orang nak tengok apa dia punya perkembangan dia sehari-hari. Berapa harga tu oven? Oven tu free lah. Tak tahu apa free. Orang bui free je. Mana boleh oven industri yang gas atau elektrik? Dia sebenarnya kalau yang menggunakan gas dengan elektrik dia lagi jimat lah. Berbanding dengan 100% you guna elektrik. Dia gas dengan elektrik ni dia banyak kepada you guna gas. Elektrik tu untuk sandaran, untuk penguat je. So dia lebih jimat lah berbanding dengan guna 100% elektrik. Macam mana nak dapat free tu sis? Senang je. Okey, bye. Apa susah no nak adjust. Siput pun ada dalam oven. Siput pun ada. Kena adjust diri weh. Tahu tak? Kena adjust. Saya pun buat roti pavlova tak? Saya baru tahu wujud ia roti pavlova. Betul ke ada roti tu? Ada kali. Biasa orang buat pavlova. Dia biasa orang nama ke je. Orang nama supaya nampak lain. Benda tu sama je setengah tu. Benda tu nama sama je. Benda tu sama je nama je orang nama ke. Supaya nampak lain. Gitu. Tak sabar nak rasa. Nanti tim saya akan bagi tracking number. Nori nak pergi Ganu nak tengok penyetel kau. Ada kejap lah. Kek brownie tu satu buku berapa ya? Sekarang tengah promo 3 packs RM50. Free postage. Free postage. Yang Sabah Sarawak just tambah RM5 je. Free postage yang duduk Semenanjung RM50 saja. You dapat 3 item. Untuk detail you klik link bawah deh. Assalamualaikum Nori, terbaiklah perkongsian Nori hari ni. Tengah buat kek pisang. Kenapa buat kek pisang belakang? Sejak belakang. Lebih tu. Nak mentang-mentang. Tak apalah. Bagi dulu deh.
Semangat saya tengok vacancy nak buat bisnes cari modal dulu, nak join PJJ yang ekonomi tu. You all join dulu. Rendahkan you all punya ego. Cari dulu ilmu. Ini yang you all kena patut buat permulaan. You all cari ilmu dulu. Jangan fikir untuk nak menjual, nak tambah pendapatan. Memang kita fikir untuk nak benda tu, tapi fikir cari duit dulu. Sebab dengan cari duit, dengan cari ilmu, fikir cari duit, ilmu dulu. Cari ilmu dulu. Dengan ilmu kita boleh berkembang. Dengan ilmu, bila ada ilmu tu kita boleh berkembang. Tahu tak? Kalau you all fikir nak cari duit tapi ilmu tak ada, lagu mana you nak berkembang? You all punya bisnes you all. Gali ilmu dulu. Yes, cari ilmu dulu. You all cari ilmu dulu, belajar dulu. Biar buat sampai pandai dulu. Sampai kata tahu cara buat, pandai dulu. Barulah step sikit. Jangan duk gaduh fikir, aku nak cari duit. Tapi ilmu tak ada. Macam mana you all nak kembangkan duit you all? Tak boleh. Tahu tak? Bila you all kata ada ilmu, you all boleh kembangkan you all punya duit you all. Dengan ilmu tu you all boleh kembangkan. Tapi kalau you all tak ada ilmu, macam mana you all nak kembangkan you all punya duit tu? Itu yang saya buat tu. Tahu tak? Itu yang saya buat. Tapi benda tu ambil masa lah. Bukan hari ni buat. Saya kata lama kot. Sabar. Kena banyak bersabar. Kena banyak improvement benda tu. Kena banyak bertanya. Tak tahu tanya. Itu. Tahu? Kena banyak bertanya. Kalau tak bertanya, sesat jalan. Okey lah. Seharian saya dah menjelajah dah saya punya bengkel saya. Ada tip nak pro tulisan atas kek selalu fail. Tip dia, you all ambil papan kek, you all tulis dia, ikutlah. Nak tulis gab dia, tulis je. Jangan duk tulis atas kek dulu. Sampailah satu tahap kita confident level tinggi dah, kita rasa benda tu dah cantik. Orang tengok pun cantik dah tulisan. So baru kita alihkan tulisan tu dekat atas kek. Itu tip dia. Ataupun you all rasa-rasa tak apa nak yakin lagi, you all ambil folder, letaklah atas kek. Lagilah comel lah. Lagilah okey lah. Kalau you all nak tulisan you all sendiri, you all, itu tip dia yang saya buat lah sebelum ni. Saya akan tulis atas paper kek. Ataupun ikutlah. Bukan paper kek pun tak apa. Atas pinggan ke. Ikutlah atas gebiar pun. Ikutlah. Nak atas gapo tulis dulu. Sampailah you all rasa apa yang you all pegang piping gini. You all pegang piping bag pun gini deh. Contohlah you all nak tulis you all nak tulis, you all pegang gini pun ketak-ketak pakisan lagi. Duk ketak-ketak atas kertas pun boleh, atas tisu pun boleh. Boleh, tak ada masalah. You all nak tulis lah atas gapo pun, asal kau ikutlah. Macam saya letak atas paket yang rosak kau, ikutlah. Sampailah you all punya confident level you all dah tak ketak-ketak dah. Kalau you all letak gini ketak gini pun tak boleh kau. You all kena letak gini biar sampai kita ada confident level untuk nak menulis. Sampai tangan you all tak rasa ketak. Tak rasa berketak, tak rasa lah macam Pakistan tu ketak-ketak. Sebab kita benda yang tak pernah kita buat. So kita akan rasa gugup, kita akan rasa macam confident kita tak berapa nak tinggi lah. So buat dulu benda tu sampailah satu tahap kita rasa yakin benda tu, barulah kita tulis atas kek. Itu yang saya buat. Itu tip yang saya biasa buat lah. Okey lah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih yang mana tengok saya punya live. Yang like, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang nak dapatkan promo 3-in-1 ataupun promo untuk PJJ Merdeka, you all boleh WhatsApp terus tim saya. Tim saya sedia membantu you all. Saya sedia membantu you all buat kek sampai jadi. Buat kek sampai lah you all dapat income, side income benda tu. Dan jangan putus asa. Buat bisnes, buat apa saja, jangan putus asa. Banyakkan bersabar. Itu je lah. Banyakkan bersabar. Sabar. Sabar ada hasil dia. Tapi sabar saja tak buat tindakan pun tak boleh juga. You all kena sabar dan buat tindakan. Improvekan benda tu untuk nak lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kena rajin buat, rajin post, rajin buat apa yang orang lain buat. You all buat, tengok dia buat. Tengok. You all tiruvasikan benda tu. Itu yang saya buat. Saya tiruvasikan macam mana orang lain buat live.
Saya pun tak pandai lah buat live benda ni. Saya tak pandai. Tapi saya tidak pastikan. Saya suka tengok. Sekarang ni saya tengok orang yang dah kata tengok best lah dia buat. Macam mana dia tarik engagement. Macam mana dia buat supaya dia punya kata tak sendu. Orang tengok, orang akan sentiasa tunggu live tu. Macam mana dia buat? Itu yang saya belajar tahu tu. Saya ambil benda tu. Sebab orang lain tak boleh nak tak reti nak ajar benda tu. Kita kena mencari. Sentiasa kena mencari. Setuju dengan Nori. Saya banyak belajar ilmu baru dengan Nori. Terima kasih. Okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.